Rusia telah dikritik sebagai hipokrit kerana tidak mengutuk tindak balas Hamas pada 7 Oktober yang lalu, manakala Amerika Syarikat bersama negara barat yang lain pantas menyuarakan sokongan teguh dan bersimpati dengan rakyat Israel. Konflik ini bukan lagi perang Israel melawan Hamas, tetapi tindakan Israel yang bacul dengan menjatuhkan ratusan bom ke atas penduduk Gaza, malah hospital yang dipenuhi kanak-kanak juga menjadi sasaran. Israel pula mahu merubah pandangan dunia terhadap tindakan mereka dengan mendesak pemimpin dunia memberi sokongan dengan alasan mempertahankan rakyat mereka. Hamas adalah singkatan bagi Harakat Al-Muqawamah Al-Islamiyah atau Gerakan Perjuangan Islam yang ditubuhkan oleh Sheikh Ahmad Yassin pada Disember 1987 berikutan intifada pertama di Palestin. Semasa pentadbiran Presiden Trump, satu resolusi PBB dicadangkan pada tahun 2018 supaya Hamas dimasukkan dalam kumpulan pengganas yang perlu disekat, tetapi hanya mendapat satu undian iaitu daripada Amerika Syarikat kerana sememangnya kumpulan ini hanya berjuang bagi mempertahankan Gaza dari Zionis. Setakat ini, Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB gagal mendapat kata putus bagi mendesak gencatan senjata serta mewujudkan koridor bantuan kemanusiaan setelah Amerika Syarikat menggunakan kuasa undi veto tidak bersetuju dengan cadangan tersebut. Rusia juga telah mendesak bantuan kemanusiaan tanpa halangan ke semenanjung Gaza dibuat dengan segera memandangkan situasi semakin buruk disebabkan tiada bekalan asas yang dikawal sepenuhnya oleh Israel. Jadi dalam video kali ini, kita akan melihat pendirian Rusia dalam konflik Palestin-Israel. Teruskan menonton. Untuk peminat setia FPHD Channel, jangan lupa join membership untuk terus menyokong kami dalam menghasilkan video-video terbaru. Ahli membership juga akan diberikan akses awal dan juga dokumentari eksklusif dari kami. Harga membership serendah RM5 sahaja. Setelah konflik bermula pada 7 Oktober 2023, Presiden Putin tidak menghubungi Perdana Menteri Netanyahu sebagai tanda bersimpati dan Rusia adalah merupakan negara kuasa besar yang selalu menjaga hubungan diplomatiknya dengan menghantar mesej simpati kepada pemimpin-pemimpin negara yang sedang dilanda kesulitan atau bencana. Pendirian formal Rusia dalam konflik Palestin-Israel sejak dari ianya tercetus adalah bahawa Palestin mempunyai hak menjadi sebuah negara berdaulat dan mahukan dua negara berbeza bangsa berjiran yang mana boleh hidup dengan aman. Semasa Perang Dingin, Moskow adalah penyokong kuat perjuangan Palestin dengan memberi sokongan politik, ekonomi dan persenjataan. Kesatuan Soviet memberi subsidi kepada Palestin serta turut memberi latihan ketenteraan. Hubungan itu telah merosot selepas Kesatuan Soviet dibubarkan dan selepas itu Presiden Putin telah mengambil usaha memulihkan hubungan tersebut dengan beberapa kali menerima kunjungan Perdana Menteri Palestin Mahmud Abbas. Selain itu, Rusia juga berhubung dengan pemimpin Ismail Haniyeh dan pernah mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Rusia Sergei Lavrov pada September 2022. Kali ini, Presiden Putin memberi kenyataan bahawa keganasan yang tercetus antara Israel dan Palestin adalah disebabkan kegagalan polisi negara Amerika Syarikat di Timur Tengah yang berterusan mengabaikan hak rakyat Palestin. Amerika Syarikat yang kononnya penyokong kedamaian telah memonopoli usaha antarabangsa bagi usaha keamanan dan bersifat berat sebelah. Selepas 7 Oktober, Amerika Syarikat telah mendesak semua ahli Majlis Keselamatan PBB untuk mengutuk Hamas, akan tetapi diplomat dari Rusia menyatakan fokus lebih utama ketika ini adalah untuk menghentikan perang. Apa yang perlu dilakukan sejak awal ialah PBB sepatutnya membuat resolusi mengiktiraf kedaulatan negara Palestin dengan sempadan yang jelas. Aktiviti perluasan kawasan secara haram oleh Israel telah memburukkan lagi konflik di Palestin dan ianya bukan lagi konflik jika hanya sebelah pihak yang memegang senjata tetapi kempen ketenteraan yang berterusan oleh Israel terhadap rakyat awam. Pada hari ke-11 serangan bertubi-tubi dari Israel ke atas Gaza, Israel menjatuhkan bom ke atas sebuah hospital dengan membunuh lebih 500 nyawa dan Rusia telah mendesak supaya mesyuarat tergempar Majlis Keselamatan PBB dilakukan. Tindakan Israel sememangnya sudah tidak dapat digambarkan dengan kata-kata kerana ia adalah jenayah kemanusiaan secara terang-terangan dengan melanggar kesemua undang-undang yang ada di dunia. Pihak pentadbiran Rusia di Kremlin juga berhubung dengan kedua-dua pihak untuk menjadi orang tengah dalam proses menyelesaikan ketegangan dan supaya orang awam tidak menjadi mangsa lagi. Rusia juga telah menghantar 27 tan bekalan makanan ke Gaza melalui Mesir. Walau bagaimanapun setakat ini, bantuan dari luar sukar untuk masuk. Hubungan Rusia-Israel.
Beberapa tahun sebelum tercetusnya perang Ukraine-Rusia, hubungan antara Rusia dan Israel adalah rapat. Dalam masa yang sama, Putin tidak meninggalkan sokongan terhadap perjuangan Palestin. Israel pula mempunyai pendirian seimbang dengan memberi sokongan kepada Ukraine semasa perang, tetapi tidak membekalkan sebarang senjata kerana tidak mahu menjejaskan hubungan dengan Rusia. Terdapat lebih 1 juta penduduk Yahudi dari Rusia dan bekas Kesatuan Soviet yang berpindah ke Israel, menyebabkan hubungan Israel dengan Rusia tidak putus. Walaupun Israel dan sekutu Rusia iaitu Iran sering bertempur, saluran untuk perbincangan antara Rusia dan Israel dilihat sentiasa terbuka. Israel juga tidak menyertai pihak Barat dalam mengenakan sekatan ekonomi terhadap Rusia. Oleh itu, Kiev telah menuduh Israel tidak peka dengan kesengsaraan golongan Yahudi Ukraine. Akan tetapi ketika ini, situasi sudah berubah dengan Moskow juga bergantung kepada Iran dalam mendapatkan senjata seperti drone kamikaze Shahid yang digunakan untuk menyerang Ukraine. Kedudukan Rusia selepas serangan Israel. Rusia sentiasa memerhati secara dekat situasi di Gaza, terutamanya sekiranya konflik tercetus melibatkan pertempuran antara Israel dengan negara lain termasuk Iran, Iraq, Lebanon dan Syria. Jika perang semakin merebak, Rusia perlu memilih pihak yang akan memberi kelebihan kepada pengaruh kuasanya dan memikirkan kemusnahan aset-aset ketenteraannya. Sejak 7 Oktober, Rusia telah menghubungi Turki, Mesir, Lebanon dan Iraq untuk membincangkan tentang krisis yang berlaku, usaha gencatan senjata dan laluan selamat untuk pelarian perang. Rusia mahu dilihat mengambil pendekatan berbeza daripada kuasa Barat dan mahu mempraktikkan soft power di Timur Tengah, menjadi orang tengah dan dipercayai sebagai sebuah kuasa yang mampu menyelesaikan konflik di Palestin. Kesan dari pertempuran ini terhadap keseimbangan kepentingan Rusia ia masih jauh untuk dinilai kerana bagaimana perang ini akan berakhir sukar dijangka. Akan tetapi, ketika ini Rusia mendapat kelebihan dengan beralihnya tumpuan dunia daripada perang di Ukraine kepada pertempuran di Gaza. Tindakan melampau Israel sepanjang perang di Gaza menyebabkan masyarakat dunia menumpukan perhatian untuk mengutuk Israel dan sekutu kuatnya Amerika Syarikat. Amerika Syarikat dan negara-negara Barat juga telah mengalihkan bantuan kewangan dan senjata kepada Israel yang akan memberi kesan kepada Ukraine. Negara pengeluar minyak seperti Rusia turut mendapat manfaat dari kenaikan harga minyak mentah dunia dan harga telah meningkat sebanyak 4% setelah pertempuran ini bermula. Rusia telah bergantung lebih banyak kepada ekspor minyak setelah dikenakan sekatan antarabangsa. Kesimpulannya, pembantaian terhadap rakyat Palestin oleh Zionis Israel bukanlah baru terjadi sejak 2 minggu yang lepas, akan tetapi sudah berdekad lamanya. Apa yang pasti, keganasan tidak berhenti dengan rakyat Palestin, termasuklah kanak-kanak, menjadi mangsa oleh rejim Zionis yang tidak layak dipanggil manusia. Ia seakan-akan undang-undang dunia sudah berubah, iaitu jika penindasan sudah lama terjadi, lama-kelamaan ia akan diterima, lebih-lebih lagi dengan sokongan pihak Barat ke atas kejahatan yang berlaku. Apa yang kini berlaku di Gaza dan negara Palestin perlu ditentang dan disuarakan dengan apa cara yang termampu. Perkara ini bukanlah hanya isu agama, akan tetapi jelas membabitkan isu kemanusiaan melibatkan pembunuhan beramai-ramai berjuta penduduk Gaza yang dihujani bom tanpa henti oleh Israel tanpa ada satu tempat lagi yang selamat. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.